Gaya hidup yang aktif membantu mereka yang mengalami diabetes menurunkan paras gula darah dan berat badan berlebihan, menguruskan diabetes dengan lebih baik dan boleh menurunkan risiko komplikasi diabetes seperti penyakit jantung. Pesanan ini dibawakan khas oleh Glucerna. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar diucapkan kepada anda semua penonton Maaf, penonton Hello Doktor. Aduh, dia petang-petang hari Ahad ni kan, dia macam-macam dah. Di keadaan macam kadang-kadang kita ni ada Ahad yang blue sikit untuk menjelangnya hari Isnin ni. Tapi apapun kita harapkan yang terbaik pada anda semua. Terima kasih kerana memilih Hello Doktor untuk pada hari ini. Petang Ahad yang kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan masih lagi kekal berada di rumah. Kalau tidak ada urusan penting untuk anda keluar, untuk anda pergi ke mana-mana, kekal sahaja berada di rumah. Okey, kami di Hello Doktor pastinya mengharapkan yang terbaik dan pastinya kita sebenarnya nak ajak anda semua untuk mengikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3, di mana itu tempat untuk kita mungkin menyuarakan anda punya pandangan ataupun mungkin topik-topik yang akan dibincangkan pada minggu hadapan. Boleh saja keluarkan cadangan anda di Facebook Hello Doktor TV3 kami seperti yang tertera di kaca TV sekarang ini. Instagram kami pun ada, TV3 Malaysia, dan juga simpan nombor ini dahulu. Nanti kalau kita buka panggilan, sama-sama boleh hubungi kami untuk kita berbicara dengan lebih lanjut lagi bersama dengan pakar-pakar jemputan. 0377261603. Okey, hari ini seperti yang kita dah kongsikan bersama dengan anda semua tadi, kalau mungkin anda mengikuti poster kami, anda tahulah topik yang akan dibincangkan pada hari ini tentang COVID-19. Apa yang kita perlu tahu? Keadaan semasa ini pastinya kita nak menyentuh tentang vaksinasi. Program imunisasi kebangsaan yang sedang berjalan dan pastinya ada beberapa cerita, ada beberapa keadaan yang menyebabkan ada soalan-soalan yang bermain di fikiran anda. InsyaAllah kita akan tanya bersama dengan pakar. Tapi sebelum tu, berkaitan dengan topik kita pada hari ini, jom kita saksikan dahulu laporan istimewa yang telah pun disediakan. Hasil usaha kerajaan yang digerakkan secara kerjasama antara Kementerian Kesihatan (KKM) dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), negara mencatatkan sejarah pada 21 Februari lalu apabila menerima kumpulan pertama vaksin COVID-19 daripada pengeluar Pfizer-BioNTech. Dengan tibanya vaksin kumpulan pertama itu, maka bermulalah program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah antara individu pertama menerima vaksin Pfizer-BioNTech itu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan memberi sinar harapan kepada seluruh rakyat negara ini dalam mengekang penularan virus. Kerajaan menyasarkan 80% populasi negara ini akan menerima vaksin secara percuma membabitkan 3 fasa bagi membentuk imuniti kelompok sekitar awal tahun 2022. Setakat 12 Jun, jumlah kumulatif pemberian dos vaksin telah mencapai lebih 4.3 juta. Itu sedikit sebanyak kita imbas kembali bagaimana bermulanya program imunisasi kebangsaan di Malaysia, dan pastinya ini antara solusi sinar harapan buat kita semua, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan itu sahaja, seluruh dunia sebenarnya, dengan adanya jumpa ataupun hasil-hasil yang telah pun dilakukan oleh pakar perubatan untuk mendapatkan vaksinasi yang terbaik bagi mengekang penularan ataupun keadaan COVID-19 ni lebih teruk lagi berlaku terhadap diri kita. Okey, itu secara ringkasnya yang kita perlu faham, yang kita perlu tahu, dan beberapa ideologi yang datang menyebabkan daripada kita ni bukan golongan yang tidak menerima vaksin boleh terpengaruh dengan keadaan itu yang lebih membahayakan, kerana apa yang objektif kita nak capai adalah 80% imuniti kelompok. Jadi kalau adanya perkara-perkara yang menghalang, pastinya kita tak boleh dapat capai dan pastinya kita gagal dalam peperangan ini. Jadi itu yang kita nak menyedarkan ataupun kita nak berkongsi dengan anda semua, fakta-fakta berkaitan dengan program imunisasi kebangsaan. Jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, pakar perunding pediatrik neonatologi, Hospital Pakar KJ Damansara. Assalamualaikum Datuk Doktor. Waalaikumsalam Anim dan mereka yang mendengar acara Hello Doktor. Selamat. Baik, Datuk Doktor, pastinya sebagai mukadimah ataupun permulaan kita perbincangan dalam Hello Doktor hari ini untuk mereka yang walaupun kita dah tahu lama, kerana hampir 4 juta lebih juga mereka yang telah pun divaksinasi, program imunisasi kebangsaan ini dikatakan sana dan sini, tetapi masih ada lagi yang kurang faham tentang proses dan juga pelan imunisasi kebangsaan yang dijalankan. Secara ringkasnya, mungkin permulaan yang boleh disampaikan oleh Datuk Doktor. Ya, insya-Allah kita harap program imunisasi
COVID kebangsaan kita boleh kita tingkatkan dengan seberapa baik yang mungkin untuk mencapai imuniti kelompok. Imuniti kelompok ini merupakan suatu tahap di mana jikalau kita boleh melindungi di antara 70 hingga 80% daripada rakyat Malaysia, insya-Allah kita boleh melindungi mereka yang tak boleh ambil vaksin seperti kanak-kanak yang umurnya di bawah 18 tahun. Mereka-mereka yang alah kepada vaksin, dan juga kita boleh melindungi mereka-mereka yang tidak mahu ambil vaksin. Jadi kita harap dengan keyakinan yang TV3 dan Kementerian Kesihatan dan Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin berikan kepada rakyat jelata, kita boleh menambah baik usaha-usaha untuk menyampaikan vaksin kepada rakyat kita secara umumnya. Baik. Macam keadaan semasa lah, keadaan sekarang ini kita melihat kepada mungkin ada sesetengah golongan yang berpendapat ataupun bersifat lebih baik menunggu. Kita tengok dulu apa reaksi, apa yang berlaku pada mereka yang mengambil vaksin. Ada juga situasi di mana mereka nak pilih pula vaksin ini yang saya mahukan, vaksin ini yang saya mahukan. Jadi apa pandangan doktor-doktor dan kenapa perkara ini boleh berlaku dalam kalangan kita sebagai rakyat Malaysia? Saya berpendapat bahawa vaksin-vaksin ini telah pun melalui ujian klinikal 4 fasa, fasa praklinikal, fasa 1, 2 dan 3, dan lebih kurang 250,000 sukarelawan telah pun termasuk di dalam fasa-fasa klinikal ini, dan ia membuktikan bahawa vaksin COVID ini mencegah kita daripada mendapat COVID yang bahaya, iaitu COVID kategori 3, 4 dan 5 yang boleh menyebabkan kita masuk ke hospital, masuk ke unit rawatan intensif dan memerlukan rawatan pernafasan, dan boleh menyebabkan kematian. Itu pertama. Keduanya, vaksin ini telah pun diguna pakai oleh lebih daripada 1 bilion manusia di seluruh dunia. Jadi kepada mereka di luar sana yang masih lagi was-was, anda bukanlah guinea pig, anda bukan tikus eksperimen, sebab ia telah pun dirasai, disuntik ke atas lebih daripada 1 bilion manusia, dan ia telah terbukti berkesan, i.e. efektif, dan ia telah terbukti selamat, insya-Allah. InsyaAllah. Pastinya sesuatu yang kita perlu tahu adalah bagaimana proses itu dilakukan. Sekarang ni apa yang kita dapat saksikan bagi mereka yang belum lagi dapat suntikan vaksinasi itu, mereka dapat saksikan hanyalah mereka yang berkongsi media sosial. Proses dijalankan sebelum dan selepas bagaimana. Secara ringkasnya mungkin boleh digambarkan bagaimana mereka perlu tahu keadaan vaksinasi itu, proses itu dijalankan seperti mana? Mula-mula kita harus register di dalam MySejahtera. Jadi kita akan diberikan temujanji, insya-Allah, dan pastikan anda pergi untuk mendapatkan vaksin di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan semasa anda di sana, anda akan melalui lebih kurang 4 stesen yang akan menerangkan lagi dengan lebih baik prosesnya, dan pada stesen terakhir anda akan disuntik dengan vaksin. Apa juga vaksin yang diberikan kepada anda ambil, kerana sekarang ini bekalan vaksin amat sedikit, Jadi apa vaksin yang diiktirafkan oleh NPRA, iaitu Badan Regulatory di Malaysia, adalah berkesan dan selamat. Setakat ini ada 3, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac, dan ketiga-tiganya berkesan dan melindungi anda daripada mendapat COVID yang teruk.
virtually 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia penerangan daripada Datuk Doktor. Pastinya ini antara yang kita perlu tahu. Tadi 5 jenis vaksin yang kita kongsikan. Sekarang ni 3 yang sedang dijalankan. Tidak boleh memilih. Tapi bagaimanapun, kita ada sentuh tadi, Datuk Doktor ada sentuh tentang aplikasi MySejahtera. Macam sekarang ni kan, seperti mana yang kita tahu, kemas kini aplikasi MySejahtera itu merupakan satu tuntutan yang wajib, bukanlah kata wajib sampai dikenakan kompaun, tetapi harus dilakukan oleh setiap individu supaya memudahkan lagi untuk mengekang daripada penularan wabak COVID-19 ni dijangkiti. Baik, jom sama-sama kita saksikan sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan bagaimana caranya untuk kemaskini aplikasi MySejahtera. Tidak dikenakan kompaun jika tidak kemaskini aplikasi MySejahtera. Betul tu. Tapi tidak semestinya kita tak perlu kemaskini aplikasi MySejahtera. Sebab sebenarnya kalau kita kemaskini aplikasi MySejahtera, kita boleh mudahkan banyak pihak. Terutama sekali untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Jadi jom Anim share macam mana caranya untuk kita kemaskini aplikasi MySejahtera kita. Yang pertama sekali, kita hanya klik sahaja ke aplikasi MySejahtera, kemudian pergi ke COVID-19 status. Anda akan nampak beberapa soalan yang perlu dijawab. Jawab soalan tersebut, kemudian tekan butang submit. Selepas itu keluar semula ke profil dan tekan sahaja butang refresh. Selesai. Mudah je kan nak kemaskini aplikasi MySejahtera? Jadi bagi yang belum buat tu, boleh buat setiap masa untuk pantau pergerakan kita. Okey? Bagus untuk kita tahu apakah itu COVAX sebab sekarang ni bermacam-macam ideologi yang sampai. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana betul dan yang mana salah. Ada juga yang mengatakan vaksin ini kita nak cari yang ni kerana itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Okey, penjelasan tentang klinikal dan beberapa stage ataupun fasa telah pun diterangkan oleh Datuk Dr. Musa sebentar tadi. Cuma sekarang ini sekali lagi kita bersama dengan Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin. Datuk, macam sekarang ni kan, kalau tadi kita dah terangkan juga tentang kepentingan vaksin dan bagaimana proses itu dijalankan. Keadaan sekarang ini yang berlaku, mereka terpengaruh dengan keadaan yang ataupun apa yang dimuat naik di media sosial. Bagi mereka yang kadang-kadang bukannya golongan anti vaksin, tetapi disebabkan beberapa yang dimuat naik di media sosial menyebabkan ada sedikit perasaan was-was dan perasaan tidak percaya tentang program imunisasi kebangsaan yang dijalankan. Bagaimana penjelasan yang boleh diberikan kepada mereka yang terpengaruh dengan keadaan ini, Datuk? Datuk dapat dengarkan soalan saya? Hujung tu tak dengar. Bagaimana untuk Datuk menerangkan tentang keadaan ini, golongan sebegini yang ada pendapat sebegini? Apa pendapat Datuk? Ya. Saya ada beberapa peringatan kepada kita yang banyak membaca berita-berita daripada social media. Ya. Pertamanya, kita harus berpegang kepada kebenaran, kepada hujah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala basiratin, dan kamu hendaklah memanggil kepada jalan Allah dengan dalil-dalil yang baik, yang benar. Ini penting. Ini ciri-ciri kita sebagai seorang mukmin yang sejati. Keduanya, apabila kita tak pasti kebenarannya, kesahihannya, maka kita seperti firman Allah dalam surah Ankabut, fatabayyanu. Kita verify, kita pastikan, kita investigate, ya. Jangan kita terus forward, ya. Dan kalau kita tak tahu sesuatu fakta itu, maka fasalu ala zik, kita bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita benar-benar, ya, seorang mukmin yang sejati, ya, kita harus praktikkan di dalam jiwa kita harian perkara-perkara sedemikian, iaitu kita tanya kepada mereka yang berilmu, kita pastikan apa yang kita forward itu sesuatu yang sahih, dan kalau kita tak pasti, fatabayyanu, kita examine. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik Datuk,
Kita nak teruskan perbincangan juga. Cuma ada satu pemanggil yang kini berada di talian. Mungkin ada sedikit sebanyak inginkan bertanya bersama dengan Datuk Doktor. Terus saja kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Puan? Okey. Baik. Puan, mungkin ada soalan untuk Datuk Dr. Musa. Silakan. Ya, Assalamualaikum Doktor. Saya Puan Zai dari Ceras. Saya nak tanya Doktor, saya ada saya nak ambil injection, tapi saya cek dengan doktor klinik, saya punya platelet count tinggi 536. Jadi saya tak disyorkan ambil AstraZeneca, tapi yang dua tu lagi dia tak pasti. Jadi saya nak pandangan doktor. Terima kasih ya doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Zainur dari Ceras. Satu soalan yang menarik juga. Doktor mungkin jelas dengan soalannya? Ya, insya-Allah. Jadi maknanya darah berku Puan tadi tinggi 576, selalu di antara 150 hingga 550. Jadi 576 tu tinggi sedikit sahaja. Ini tidak merupakan penghalang kepada anda untuk mengambil vaksin Pfizer ataupun vaksin AstraZeneca maupun vaksin Sinovac. Maknanya Puan boleh mendapatkan vaksin. Yang kita khawatir adalah mereka yang darah bekunya, plateletnya rendah. Sebab suatu kesan sampingan daripada suatu vaksin yang ada adalah ia menyebabkan darah beku tadi bertambah rendah, menyebabkan pendarahan. Jadi untuk Puan, insya-Allah pastikan Puan menepati janji untuk dapatkan vaksin COVID anda. Itu dia. Kadang-kadang bila kita tak mencari sumber yang kita dapat tahu kan, bagus juga bila dapat penerangan daripada doktor sendiri. Doktor, bagaimana situasi mereka yang kalau mungkin esok merupakan hari janji temu yang telah pun ditetapkan di aplikasi MySejahtera, tapi hari ini ada kontak rapat dan mungkin selepas dia buat sama ada RT-PCR ataupun PCR swab test didapati positif. Jadi apa yang perlu dilakukan? Adakah boleh meneruskan program vaksinasi itu ataupun bagaimana? Selalunya kalau anda memakai pelitup muka, pertama. Keduanya, anda memastikan bahawa jarak anda dengan kontak rapat itu lebih daripada 1 meter, ya. Dan anda menjaga kebersihan dan terutamanya kalau ia di luar, ia lebih selamat daripada ia di dalam suatu tempat yang terkurung. Jadi maknanya risiko anda kurang daripada 1% untuk mendapat COVID. Maknanya esok anda terus pergi dapatkan vaksin anda, ia tidak merupakan penghalang untuk anda mendapat vaksin COVID anda, insya-Allah. Kalau contoh dia positif, Datuk, macam mana? Walaupun dia positif, risiko anda mana yang contohnya kalau mana dah kena COVID. Contohnya dia positif tapi esok dia punya appointment di aplikasi MySejahtera, appointment vaksin. Okey. Kalau kita lihat, kalau katakan saya positif hari ini, ya, kalau benda ni dah 2 minggu, 2 minggu, maknanya dah lepas berkuarantin, maknanya anda telah pun mempunyai antibody yang akan memelihara anda daripada terkena COVID. Jadi anda telah pun mendapat suntikan yang natural, yang tabii. Ya? Ini akan memelihara anda untuk 5 hingga 6 bulan. Itu sebab Kementerian Kesihatan dan Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin meletakkan 3 bulan. Kalau anda dah kena COVID, dah positif, boleh tunggu 3 bulan baru dapatkan vaksin. Tak payah esok pergi dapatkan vaksin. Ya? Sebab anda telah pun mendapat perlindungan secara natural. Wallahualam. Itu dia. Okey. Kita ada soalan daripada seorang selebriti, Datuk Doktor. Ayo sama-sama jom kita dengarkan soalan daripada seorang selebriti. Hello doktor, nama saya Zaki Amani. Saya nak tanya, kalau saya mempunyai alergik terhadap penicillin, boleh ke saya ambil vaksin? Baik, doktor jelas dengan soalan dia. Penicillin kan? Penicillin ini adalah antibiotik yang banyak kita guna di dalam rawatan kita seharian. Ia tidak menghalang selebriti kita tadi ataupun sesiapa yang ada alergi alahan kepada penicillin untuk mendapatkan
vaksin COVID. Malahan tak ada masalah kalau anda alah kepada penicillin, kepada antibiotik yang lain, kepada non-NSAID, NSAIDs ya, kepada Panadol ya, dan kepada banyak ubat-ubat yang lain. Hanya satu ubat, warfarin. Kalau anda mengambil warfarin, anda mesti mendapat surat daripada doktor anda sebelum anda pergi untuk mendapatkan vaksin COVID. Okey, doktor, sebab tadi doktor ada nyatakan tentang beberapa situasi yang mungkin individu ini alergi terhadap vaksin. Bagaimana, apa situasi yang boleh diberikan contoh kepada kami untuk lebih faham, doktor? Kalau anda telah dapat vaksin COVID pertama dan anda telah mendapat alahan yang besar, ya, dan selalu alahan yang besar ini umpamanya adalah anaphylaxis. Maknanya bila anda kena injection dalam masa ini amat jarang berlaku. Untuk vaksin Pfizer 4 dalam 1 juta. Ya, maknanya bila dia dapat suntikan itu dalam 30 minit dia pingsan. Ya, tekanan darah dia turun. Ya, dan dia perlu diberikan CPR, CPR lah ya, untuk bantu dia bernafas kembali ya. Dan ini berlaku pada 30 minit yang pertama ya. Setakat ini tidak ada yang hilang jiwanya daripada anaphylaxis. Dan selalunya kalau anda dah mengalami ini, anda tidak boleh mengambil vaksin kali kedua ya. Dan juga kalau anda alah kepada ramuan di dalam vaksin Pfizer itu seperti PEG, polyethylene glycol. Polyethylene glycol ini adalah ramuan yang banyak didapati dalam bahan emulsifier untuk polysorbate ya. So kalau tak ada masalah, insya-Allah anda boleh mengambil vaksin Pfizer ini. Baik, itulah sebabnya kita adakan masa 30 minit untuk observation time kan, melihat kepada tindak balas selepas divaksinasi. Baik, Doktor, kita nak rehat sekejap ya, Datuk. Baik, kepada penonton Hello Doktor, kita rehat sekejap, kembali selepas ini. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kita kembali dalam Hello Doktor. Salam Ahad untuk anda yang baru saja menyaksikan Hello Doktor. Baiklah, kalau anda mungkin dalam kalangan mereka yang dah pun mendapat dos pertama vaksinasi, ada mungkin beberapa side effect ataupun kesan sampingan selepas dapat vaksin. Dan apa yang kita perlu buat? Kadang-kadang ada mereka yang tidak tahu adakah boleh kita makan paracetamol ataupun tidak boleh. Jadi beberapa soalan ini kita boleh ajukan kepada ahli farmasi yang kini bersama dengan kita, Miss Amber Lee. Hai. Hello. Hai Anin. Hai, okey, Miss Amber Lee. Pastinya penonton Hello Doktor kita nak tahu beberapa kemusykilan ataupun persoalan kan tentang side effect ataupun kesan sampingan selepas kita mengambil vaksin. Jadi mungkin adakah kita ni boleh mengambil ubat-ubatan seperti ataupun over the counter seperti ibuprofen, aspirin ataupun paracetamol selepas kita mendapatkan vaksin COVID-19? Hai semua, salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih Anin atas soalan pertama ini. Okey, anda tidak digalakkan untuk mengambil ubat tanpa preskripsi sebelum vaksin dengan tujuan untuk mengelakkan gejala-gejala sakit. So, ketika ini tiada nasihat yang dikeluarkan untuk mengambil paracetamol sebelum menerima vaksin COVID-19 sebagai langkah pencegahan untuk mengelakkan gejala sakit dan demam. Baik. Okey, Miss Amber Lee, macam mana kalau apa yang kita boleh jangkakan selepas vaksin COVID-19 itu? Alright, selepas menerima vaksin, anda mungkin mengalami beberapa gejala yang merupakan tanda normal bahawa badan anda sedang membina perlindungan. Ini mungkin mempengaruhi kemampuan anda untuk melakukan aktiviti harian, tetapi ia akan hilang dalam beberapa hari. Ada juga sesetengah orang yang tidak mengalami sebarang gejala ataupun kesan yang tidak ketara. Dan bagi mereka yang mengalami gejala selepas vaksin COVID-19, mereka mungkin mengalami kesakitan setempat pada hari berikutnya. So kesan sampingan ini sangat biasa dan ia mungkin sakit kepala dan demam yang boleh menyebabkan rasa tidak selesa. Yang ini semua biasa. Okey? So pengambilan paracetamol hendaklah mengikut dos yang disarankan oleh pihak berkuasa kesihatan awam. Ini boleh membantu melegakan apa-apa gejala sakit dan demam
sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan ini setelah vaksinasi COVID-19. So, sekiranya simptom anda berlanjutan, hubungilah doktor ataupun pakar kesihatan anda. Okey, apa yang kita perlu tahu tentang pengambilan paracetamol ni selepas divaksinasi? Ada tak beberapa perkara yang kita perlu tahu? Ya, ada. Untuk melegakan gejala-gejala, dos 500 sehingga 1000 mg paracetamol boleh diambil sekiranya mengalami gejala sakit dan demam. Dos ini boleh diambil setiap 4 hingga 6 jam dan tidak melebihi 4 dos dalam sehari. Dos yang paling rendah yang boleh memberi keberkesanan dalam tempoh rawatan yang paling singkat harus digunakan. Selepas itu, pengguna juga disarankan untuk membaca label produk sebelum pengambilan dan mengambil ubat seperti yang diarahkan. So, jangan overdose ya. Dan walaupun paracetamol ia disyorkan bagi menghilangkan gejala sakit dan demam, anda masih disarankan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan anda jika ada gejala yang masih berterusan. Miss Amberly, apa yang kita perlu tahu untuk penjagaan ataupun rutin selepas mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Selalunya anda harus membaca dengan teliti dan mengikuti maklumat ataupun arahan pasca vaksinasi yang diberikan semasa proses vaksinasi. Dan ini termaksud cadangan tentang pengambilan paracetamol untuk melegakan gejala sakit ataupun demam yang mungkin dialami selepas vaksin COVID-19. Paracetamol boleh dipertimbangkan untuk melegakan kesakitan yang timbul selepas suntikan vaksin serta apa-apa gejala sistemik seperti sakit kepala, demam dan sakit otot. Jika ada keraguan, sila rujuk kepada doktor atau farmasis untuk mendapatkan nasihat dengan lebih lanjut. Itu dia. Okey, Miss Amberly, ada beberapa tuntutan lah yang kita selalu sangat dengar. Jadi mungkin boleh dikongsikan daripada Miss Amberly sendiri informasi yang kita dapat. Macam contohnya dua ni, adakah benar paracetamol akan tinggal di dalam badan untuk jangka masa yang panjang? Paracetamol tidak mengganggu perut dan akan meninggalkan badan anda secara semula jadi dalam masa 24 jam. Okey, yang kedua, adakah benar bahawa pengambilan paracetamol akan membuatkan seseorang memerlukan sesuatu yang lebih kuat dalam jangka masa panjang? Okey, so actually tubuh anda tidak akan membina daya tahan terhadap paracetamol. Seperti digunakan arahan, ia tetap berkesan pada dos yang sama setiap kali. Itu dia. Ini sedikit sebanyak fakta dan mitos yang anda boleh saksikan dan juga penerangan seperti mana yang diterangkan sebentar tadi oleh Miss Amberly. Okey, sebelum kita mengakhiri ni, mungkin adakah dikatakan petua ataupun penjagaan yang boleh dilakukan selepas vaksin COVID-19? Macam tadi sebenarnya Miss Amberly dah terangkan juga kan? Mungkin sekali lagi boleh dikatakan tentang penjagaan selepas vaksin? Kesihatan kita tanggungjawab kita. Ya, betul. So, pertama, yang paling penting ialah penjagaan lengan di mana vaksin disuntik. Anda boleh mengurangkan rasa sakit atau tidak selesa di lengan yang menerima vaksin dengan kain lap yang sejuk dan bersih. Macam tap-tap je lah. Anda juga digalakkan untuk menggunakan atau menggerak tangan anda. Dan seterusnya, anda kena jaga diri dengan mengambil paracetamol untuk melegakan apa-apa gejala kesakitan dan demam selepas vaksinasi COVID-19. Dan petua ketiga, ini sangat penting juga ya, ialah minum banyak air supaya badan anda kekal terhydrate. Ingat, anda juga kena rehat banyak ya. Dan petua yang terakhir ialah anda boleh memakai pakaian yang selesa dan nipis. Ya, betul kan. Lebih memudahkan proses itu berlaku kan. Okey, Miss Amberly, macam tadi kita ada juga sentuh tentang adakah benar bahawa pengambilan paracetamol ni akan membuatkan seseorang memerlukan sesuatu yang lebih kuat dalam jangka masa akan datang. Okey, tentang perkara itu macam mana? Apa yang mungkin boleh disentuhkan sedikit lagi? Anda kena menggunakan paracetamol seperti yang diarahkan. Ia tidak akan membina daya tahan terhadap paracetamol. So, paracetamol akan tetap berkesan pada dos yang sama setiap kali. Okey. Ini antara yang boleh kita faham dan kadang-kadang kan banyak sangat fakta dan juga mitos yang kita sendiri tidak tahu penerangannya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Miss Amberly, ahli farmasi yang bersama dengan kita. Thank you so much.
Terima kasih. Stay safe sekalian. Sama-sama. Okey, itu dia Miss Amberly, ahli farmasi yang berkongsi dengan kita. Kadang-kadang ada kesan sampingan yang kita perlu tahu. Mungkin keadaan ini di mana sakit kepala ataupun sengal-sengal badan itu adalah biasa. Cumanya kesan jangka masa panjang yang kita perlu tahu ataupun mungkinnya berlarutan, itu yang mungkin perlu diambil lebih serius lagi tentang keadaan itu. Jadi mungkin anda boleh rujuk kepada beberapa artikel yang boleh membuatkan kita lebih faham lagi tentang kesan sampingan selepas vaksin. Kadang-kadang mereka ni terlampau mendengarkan kata-kata sahaja tapi tidak merujuk kepada artikel, jadi menyebabkan kita rasa takut untuk mengambil vaksin. Jangan ada perasaan sebegitu supaya kita dapat sama-sama mengekang dan juga sama-sama mencapai herd immunity. 80% yang kita target untuk semuanya divaksinasi supaya kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Okey, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu untuk menerangkan. Kali ini pula kita akan sentuh tentang isu halal dan haram. Berat sebenarnya isu ni untuk diperkatakan, tetapi bila berkaitan dengan vaksin dan juga berkaitan dengan kita sebagai seorang Islam, pastinya ini amat penting sekali untuk kita faham dengan lebih lanjut. Kita terus sahaja bersama dengan Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Baik, Alhamdulillah. Datuk okey ya? Sihat ya? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Syukur, Alhamdulillah. Okey, Datuk, sebab kalau selalu kita cerita pasal halal dengan haram ni, kita selalu kaitkan dengan makanan lah dan juga pengambilan kita sebagai orang Islam. Tapi kalau vaksin ni pula, bagaimana proses ini dilakukan? Pastinya ada penerangan yang tersendiri. Silakan, Datuk. Baik, terima kasih Hanim atas ruang yang diberi. Bagi saya, ini adalah antara media atau platform yang seringkali tertanya-tanya bagaimanakah pihak kerajaan atau pihak berkuasa mengeluarkan pendapat hukum atau fatwa bagi negeri berkaitan sesuatu perkara baru yang timbul di kalangan. Sebelum saya pergi lebih terperinci berkaitan proses apa yang dilakukan atau dikatakan di proses penyelidikan, izinkan saya flashback sedikit supaya masyarakat penonton Hello Doktor benar-benar faham bahawa persoalan sebegini seringkali ada macam-macam. Kalau kita tengok media sosial tu tak larat nak tengok. Jadi oleh kerana perbincangan hari ini khusus membincangkan berkaitan vaksin COVID-19. Dan tadi Hani maklum tentang halal ke haram ke, boleh ke, harus dan sebagainya. Saya lihat keunikan di Malaysia di mana perlembagaan itu memperuntukkan perkara atau peruntukan yang khusus berkaitan dengan Islam. Dan kerajaan bertanggungjawab menjaga kemaslahatan umat. Hasilnya, dahulu, Majlis Raja-Raja menubuhkan Majlis Kebangsaan Haiwan Islam sejak tahun 1968. Dan JAKIM yang diamanahkan sebagai urusia MKI di samping sebuah jawatankuasa khusus yang dinamakan Jawatankuasa Muzakarah MKI. Kalau dulu-dulu orang dengar kata Majlis Fatwa Kebangsaan, nama baharunya yang kita guna pakailah Jawatankuasa Muzakarah MKI. Yang bertanggungjawab mengeluarkan pandangan hukum untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Baik. Dan untuk makluman penonton, Jawatankuasa Muzakarah MKI ini dianggotai bukan oleh seorang dua, dianggotai oleh 14 orang mufti seluruh Malaysia. Di samping ada 7 lagi ahli yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja di kalangan pakar, ada pakar farmasi, pharmaceutical, ada ahli sains dan sebagainya. Dan sebagai makluman, sepanjang tempoh pandemik COVID-19 awal tahun 2020, kita dah bersidang 11 kali. Dan yang khusus berkaitan pandangan hukum berkaitan vaksin COVID-19 yang dibincang dalam muzakarah kali ke-10 pada 3 Disember 2020 yang lalu. Itu senario sedikit proses penyelidikan. Kalau nak saya perinci sikit, sebelum kita bentang dalam Jawatankuasa Muzakarah, kajian kita lihat dari pelbagai aspek. Kita lihat dari aspek hukum, dari aspek syarak, dari aspek usul fiqh dan sebagainya untuk dibentangkan kepada ahli muzakarah. Di samping itu, yang paling utama, macam tadi disebut oleh Datuk Dr. Musa, dia kata kena tanya fas'alu ahla zikr kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu. Jadi kalau ahli syarak ni, dia kena dapatkan pandangan daripada mereka yang tahu pasal vaksin, tahu pasal farmaceutical. Oleh itu, wakil daripada Kementerian Kesihatan datang
dalam mesyuarat membentangkan apakah kandungan vaksin, Baik. bagaimana vaksin dia buat, adakah ia selamat dan sebagainya. Hasil daripada pembentangan tersebut dikaitkan dengan hukum syarak, barulah dapat pandangan hukum yang diputuskan tempoh hari. Istirahnya dia kata bahawa pengambilan vaksin COVID-19 ni adalah harus pada umat Islam dan wajib bagi mereka yang telah ditetap oleh kerajaan untuk mengambil vaksin. Maksudnya kalau dah dapat semua janji itu, wajib hadir untuk mendapat suntikan vaksin imunisasi COVID-19. Itu dia. Lebih kurang. Yang menariknya sebenarnya bila kita berbual dengan Datuk Doktor ni, soalan saya belum sampai ke 3 tapi semua dia dah jawab. Alhamdulillah. Datuk Doktor, satu penerangan yang kita boleh tanya. tak Datuk, tapi memang penerangan yang cukup baik sekali. Setakat ini kita faham bagaimana piawaian ditetapkan dan bagaimana hukum itu ditetapkan oleh pihak JAKIM sendiri, dan pastinya ini merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi kita penonton Hello Doktor. Terima kasih Datuk Doktor. Sebenarnya nak panjang lagi tapi ini sahaja masa yang kita ada untuk bersama dengan Datuk Doktor. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik. Hello. Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, pengarah kanan bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pastinya mereka badan yang cukup mencabar sekali untuk mengekang ideologi-ideologi anti-vaksin, tetapi itulah usaha yang dilakukan untuk memastikan kita percaya tentang vaksin ini. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi yang akan dibincangkan dalam Hello Doktor. Gaya hidup yang aktif membantu mereka yang mengalami diabetes menurunkan paras gula darah dan berat badan berlebihan. Menguruskan diabetes dengan lebih baik dan boleh menurunkan risiko komplikasi diabetes seperti penyakit jantung. Pesanan ini dibawakan khas oleh Glucerna. Okey, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Di minit-minit akhir perbincangan ini, kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Musa Nordin. Assalamualaikum Datuk. Masih lagi ke bersama dengan kami? Ada, bismillah. Okey Datuk, terima kasihlah menunggu kami kan, sebab tadi di awal bersama dengan Datuk. Sekarang ni untuk penutupan ataupun perbincangan kita pada hari ini, ada soalan dari sosial media yang kita nak raikan terlebih dahulu Datuk ya. Ayo sama-sama kita saksikan. Ini dia soalannya, Azam di Lanzo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, siapakah dan penyakit apa yang tidak boleh ambil vaksin? Adakah pesakit cirrhosis boleh mengambil vaksin? Okey, terima kasih Azam. Datuk Doktor mungkin jelas dengan soalannya Datuk ya? Ya, pertamanya ketika ini mereka yang tidak dibenarkan untuk mengambil vaksin di Malaysia adalah mereka kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan mereka-mereka yang mempunyai alahan kepada vaksin ataupun alahan kepada ramuan-ramuan di dalam vaksin seperti polyethylene glycol ataupun polysorbate. Kalau anda ada psoriasis, ini bukan halangan untuk anda mendapat vaksin. Maknanya amat kecil mereka yang tidak boleh ambil vaksin, ya. Macam kita sebenarnya dapat banyak soalan daripada rakan-rakan di sosial media, Datuk Doktor, berkaitan dengan ada yang resdung, thyroid, sakit-sakit yang berkaitan dengan lain-lain tu. Mungkin mereka ni banyak keadaan kesihatan yang rasa was-was nak ambil vaksin. Apa nasihat doktor? Adakah mereka perlu mendapatkan konsultasi daripada doktor mereka terlebih dahulu atau bagaimana cadangannya? Mereka harus mendapat konsultasi supaya penyakit yang mereka hadapi itu boleh kita stabilkan. Jadi, resdung, masalah thyroid, mereka yang ada barah pun boleh mengambil vaksin. Mereka yang melalui dialisis boleh mengambil vaksin. Mereka-mereka yang ada penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, mereka yang ambil ubat steroid, mereka yang mengambil ubat-ubat imun, semuanya boleh mendapat vaksin. Malahan mereka-mereka ini adalah golongan risiko tinggi. Ya, kalau anda ada sakit jantung, risiko anda untuk meninggal dunia kalau dibandingkan dengan orang yang tiada risiko tinggi adalah 10 kali ganda. Kalau anda ada penyakit kencing manis, risiko untuk meninggal dunia daripada COVID adalah 8 kali ganda. Kalau anda darah tinggi, 7 kali ganda. Jadi, kesemua ini merupakan keadaan-keadaan comorbidity yang harus diberi keutamaan di dalam
program imunisasi COVID, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Datuk, kita terus sahaja ke beberapa soalan fakta dan juga mitos. Nak minta Datuk untuk terangkan sama ada ini fakta ataupun mitos. Kalau perlu penerangan lebih, mungkin kita ringkaskan sedikit. Ini yang pertama, Datuk. Vaksin mendatangkan kesan sampingan yang serius. Mitos. Hanya satu ataupun dua saja yang serius. Satu ialah blood clots, ya, ataupun darah beku. Dan satu lagi ialah anaphylaxis dengan vaksin Pfizer. Tapi kedua-duanya very rare. Okay. 4 dalam 1 juta. Yang kedua, vaksin tidak selamat kerana penghasilannya begitu cepat. Mitos. Ini merupakan suatu pendidikan semenjak tahun 1990-an. 30 tahun. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Mengambil vaksin ini akan menyebabkan saya dijangkiti dan jatuh sakit. Mitos. Vaksin itu akan mencegah anda daripada kena COVID dan masuk hospital. Ya, terang lagi kan, itu memang sememangnya mitos. Saya perlu mendapatkan suntikan vaksin walaupun pernah dijangkiti COVID-19. Oh, ini fakta cantik. Kalau anda dah kena COVID, anda perlukan suntikan untuk meningkatkan lagi perlindungan anda, kekuatan anda, insya-Allah. Double shield. Gitu. Vaksin COVID-19 mengandungi bahan berbahaya. Allah, takkanlah doktor nak bagi bahan berbahaya kepada berbilion-bilion manusia, insya-Allah. Mitos. Itu dia. Vaksin mengandungi microchip. Ya Allah, ini. Aduh, tak payah microchip dalam vaksin. Handphone kita ini pun sudah dijadikan cara untuk detect perjalanan kita. Tak perlu microchip dalam. Itu dia. Vaksin boleh mengubah DNA. Wow. Ini mitos sebab mRNA itu dia tidak masuk di dalam nukleus. Dalam nukleus tu ada DNA. Dia hanya di luar nukleus. Jadi ini mitos. Jangan khawatir. Jangan percaya. Vaksin menyebabkan kemandulan. Ini mitos. Mana pula vaksin boleh menyebabkan kemandulan? Kalau anda you are pregnant, ya, anda harus mengambil vaksin Pfizer. Itu pilihan untuk anda. Sebab kita belum ada ujian lagi untuk vaksin Sinovac dengan AstraZeneca. So, mintakan ini pilihan untuk vaksin Pfizer jikalau anda mengandung. Tetapi tidak mengacau tahap kesuburan kan, Doktor? Tak ada langsung. Kalau anda menyusu bayi, tak ada masalah langsung dengan vaksin-vaksin COVID yang ada. Itu dia, penerangan yang cukup padat sekali. Sebab apa? Kalau mungkin anda di rumah terkejut, tapi sebenarnya ada mereka yang berpendapat dan juga ada soalan-soalan ini bermain di fikiran mereka sebenarnya, Doktor. Sebagai kita punya seorang yang mendalami tentang perkara ini dan pastinya Doktor ada nasihat tertentu dan juga perkara yang perlu disampaikan dengan keadaan semasa ini. Mereka menyampaikan ideologi golongan anti-vaksin. Berat untuk kita sentuh, tetapi apa yang boleh dikatakan tentang golongan ini? Ada lebih kurang 15% daripada rakyat kita yang tidak mahu mengambil vaksin, ya. Dan ada lagi 15% yang agak was-was. Saya harap dengan penerangan yang kita beri di kaca TV, ya, dan di social media, yang 15% yang was-was tu boleh kita menangi supaya mereka mengambil vaksin. Bagi mereka yang tak nak langsung vaksin tu, kita doakanlah untuk mereka. Kita terus memberi penerangan kepada mereka dan apabila mereka melihat negara kita keluar daripada COVID pandemik ini, insya-Allah mereka akan terbuka mata dan terbuka hati untuk mengambil vaksin. Tak usah bergaduh dengan mereka. Kita doakan mereka, lambat laun akan bersama-sama mengambil. InsyaAllah. Setuju, insyaAllah. Doktor, okey, sedikitlah. Macam contohnya kita mencapai 80% imuniti kelompok yang diharapkan sangat sekarang ini. Keadaan selepas itu adakah kita bagaimana? Sebab sekarang SOP pakai pelitup muka dan sebagainya ni kan. Apa yang boleh Datuk gambarkan keadaan selepas kita mencapai 80% imuniti kelompok itu? Ada suatu negara di Timur Tengah telah pun mencapai imuniti kelompok. Kanada pun dah nak sampai. United Kingdom pun dah nak sampai. Bagi yang telah sampai, mereka telah boleh buka pelitup muka. Ya, mereka boleh buka semua sekolah-sekolah mereka.
mereka boleh buka semua shopping mall mereka, ya, dan manufacturing sector pun dah boleh meningkatkan daya tahan ekonomi mereka. Jadi insya-Allah dengan kita benar-benar hampir kepada immunity kelompok, kita boleh sampai kepada keadaan sedia kala, near normal, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, itu yang kita harapkan. Datuk, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami selama 1 jam hari ini. Stay safe juga diucapkan kepada Datuk dan jaga diri. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan ke studio. Habis PKP semua, ya insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Datuk. Itu dia Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, pakar perunding pediatrik dan neonatologi yang bersama dengan kita selama sejam. Pastinya hari ini kita harapkan semua tetamu-tetamu kita berikan manfaat yang baik sekali, penerangan yang baik sekali untuk anda semua di rumah sebagai penonton Hello Doktor. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Topik yang menarik juga. Jangan lupa ikuti kami di Facebook untuk tahu topik yang akan kita bawakan minggu hadapan. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum. Stay safe.